Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua ahli pembimbing rakan sebaya Sekolah Rendah Daerah Hilir Perak? Saya Cikgu Lizawati binti Adnan, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa SK Sultan Abdul Aziz. Selamat datang saya ucapkan dalam kursus atas talian pembimbing rakan sebaya tahap bongsu Daerah Hilir Perak tahun 2021. Saya akan membimbing anda dalam modul 1 iaitu pengenalan kepada pembimbing rakan sebaya. Baiklah murid-murid semua, mari kita kenali siapakah pembimbing rakan sebaya ataupun PRS di sekolah. Pembimbing rakan sebaya merupakan seorang murid yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan juga kaunseling oleh guru bimbingan dan kaunseling. Dan pembimbing rakan sebaya ini akan diletakkan di bawah unit bimbingan dan kaunseling sekolah. Sekiranya anda perasan dalam logo PRS dia ada 3 frasa, iaitu memahami, mendengar dan menolong. Apakah maksud 3 frasa ini? Maksud memahami adalah di mana PRS merupakan seorang rakan yang mengambil berat kepada rakan sebaya, terutamanya kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Itu maksud memahami. Frasa yang kedua, mendengar. PRS merupakan pendengar yang setia di mana PRS ini perlu peka terhadap perasaan orang lain. Elemen yang seterusnya adalah elemen menolong, mana PRS perlu sentiasa mempersiapkan diri dalam memberikan khidmat dalam sistem sekolah melalui unit bimbingan dan kaunseling. Mari kita teliti dalam logo PRS. Kiranya anda perhatikan logo ini berwarna ungu. Warna ungu itu adalah warna rasmi untuk unit bimbingan dan kaunseling. Itu pasal kalau anda telah dilantik, anda perlu memakai vest berwarna ungu, kerana warna ungu itu adalah warna rasmi bagi unit bimbingan dan kaunseling dan juga PRS. Okey, seterusnya mari kita lihat kepada prinsip pembimbing rakan sebaya. Apakah prinsip pembimbing rakan sebaya? Ada 2 Yang pertamanya, rakan sebaya ini perlu sentiasa bersedia dan rela membantu rakan sebaya yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, kedudukan, tingkah laku dan fizikal. Maksudnya di sini tak ada diskriminasi, tak ada pilih kasih. Anda menerima rakan sebaya yang memerlukan pertolongan dengan hati yang terbuka, tanpa ada rasa pilih kasih. Maksudnya menerima tanpa syarat rakan-rakan yang inginkan pertolongan daripada anda. Seterusnya, prinsip PRS adalah memberikan perkhidmatan pembimbing rakan sebaya dijalankan berdasarkan etika PRS. Okey, nanti sekejap lagi cikgu akan terangkan apakah dia etika PRS. Seterusnya, mari kita lihat kepada falsafah PRS. Falsafah PRS ialah bantu diri untuk bantu rakan lain. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah dalam usaha untuk membantu rakan lain, PRS harus melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, pelakon baik, perhubungan yang baik, kemahiran yang tinggi, kreativiti dan juga keimanan supaya berupaya untuk membantu orang lain. Maksudnya anda perlu mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu yang penting sebelum anda membantu orang lain. Ini maksudnya bantu diri untuk bantu orang lain. Okey. Seterusnya kita lihat kepada misi dan juga visi pembimbing rakan sebaya. Misi PRS adalah membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah
dan etika pembimbing rakan sebaya. Ya, berdasarkan falsafah yang tadilah, falsafah PRS adalah bantu diri untuk bantu rakan lain dan juga etika PRS. Visi PRS adalah sistem pengurusan perkhidmatan pembimbing rakan sebaya yang cemerlang dan berkualiti. Ya, ini adalah visi PRS. Okey, seterusnya mari cikgu terangkan tentang etika PRS. Ya, dalam PRS ni dia ada 7 etika. Yang pertama, PRS perlulah amanah dan pandai menyimpan rahsia. Ya, yang kedua, menerima dan menghormati rakan lain. Ya, menerima rakan lain tanpa ada diskriminasi, menerima rakan dengan seadanya. Seterusnya, tahu batasan dan keupayaan diri dalam memberikan perkhidmatan bantuan. Keempat, sentiasa berusaha meningkatkan diri daripada pelbagai aspek. Kelima, melaporkan kepada guru bimbingan dan kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri dan atau orang lain. Ya, yang keenam, merujuk kes rumit atau kes yang sukar kepada guru bimbingan dan kaunseling dan mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat serta agama. Ini adalah etika-etika dalam pembimbing rakan sebaya. Seterusnya, mari kita lihat matlamat PRS di sekolah. Okey, matlamat PRS adalah yang pertamanya untuk membina budaya kasih sayang dan saling membantu di kalangan murid. Yang seterusnya, membina murid yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, memupuk potensi dan bakat kepimpinan agar menjadi individu yang lebih peka, bertimbang rasa, taat serta suka membantu orang lain. Dan yang terakhir, memberi pengaruh yang positif dan dapat mengurangkan masalah salah laku di kalangan murid. Ini adalah matlamat PRS. Okey. Apakah peranan dan juga fungsi pembimbing rakan sebaya ni sebenarnya? Okey, mari kita lihat satu persatu peranan pembimbing rakan sebaya. Yang pertama, pembimbing rakan sebaya ataupun PRS menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. Ya, PRS memberikan khidmat sokongan dan menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Ya, di mana PRS anda merupakan orang yang amat penting kepada unit bimbingan dan kaunseling sekolah dan perlu banyak membantu guru bimbingan dan kaunseling dalam menggerakkan aktiviti-aktiviti dan program di dalam unit bimbingan dan kaunseling. PRS juga merupakan sumber rujukan kepada rakan sebaya untuk mendapatkan bantuan. Ya, sekiranya ada rakan-rakan yang inginkan bantuan, andalah sumber rujukan mereka yang pertama. Dan seterusnya, PRS menjadi contoh ataupun suri teladan kepada murid lain. Ya, dengan adanya sikap-sikap yang positif di dalam diri anda, anda boleh menjadi contoh kepada murid-murid lain. Seterusnya, PRS merupakan fasilitator yang bersikap terbuka, yakin dan percaya diri dan berasa selesa serta berempati. PRS juga menerima rakan secara terbuka tanpa syarat. Yang ini yang cikgu maksudkan tadi, tak ada pilih kasih. Ya, anda terima semua rakan anda yang memerlukan bantuan. Okey, seterusnya PRS mendengar, menjelas dan membantu rakan dengan melihat beberapa alternatif ataupun kaedah sebelum membuat keputusan. Dan seterusnya, PRS memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah yang positif. Ya, PRS juga mematuhi etika kerahsiaan. Ya, perlu merahsiakan apa yang diceritakan oleh rakan-rakan, anda perlu rahsiakan. Ya. Seterusnya, peranan PRS adalah PRS perlu sedar tentang kita katakan limitasi dalam membantu.
Ada perkara yang anda boleh bantu, ada perkara yang anda tak boleh bantu. Yang tak boleh bantu ni lah yang kamu perlu rujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling. Dan seterusnya, PRS perlu berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa atau normal. PRS ni dia tak mengendalikan isu-isu yang kritikal. Dia membantu rakan yang mempunyai masalah yang biasa, dengan melalui pembincangan. Okey, seterusnya PRS memimpin dan menggalakkan rakan menyelesaikan masalah itu sendiri. Bukan anda yang selesaikan masalah, tetapi anda memberi galakan kepada rakan untuk mencari penyelesaian sendiri. Seterusnya, PRS merujuk kes kepada guru bimbingan dan kaunseling. Ini peranan yang sangat penting. Sekiranya anda dapati ada rakan-rakan anda yang bermasalah, anda perlu dapatkan bantuan daripada guru bimbingan dan kaunseling. Okey, seterusnya peranan PRS adalah menjalankan aktiviti kebajikan dan menggalakkan penglibatan rakan sebaya. Okey, contohnya cikgu, guru bimbingan dan kaunseling ada menjalankan aktiviti di bawah unit bimbingan dan kaunseling. Anda lah yang perlu menggalakkan penglibatan aktif rakan-rakan dalam program-program, sama ada program di bawah unit bimbingan dan kaunseling ataupun program sekolah. Dan juga PRS mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan untuk membantu. Baiklah ahli PRS sekalian, mari cikgu jelaskan apakah faedah yang anda akan perolehi setelah menjadi seorang PRS. Setelah anda menjadi seorang PRS, anda akan mempunyai satu keinginan untuk memperbaiki diri anda untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi pelajar yang lebih baik. Dalam masa yang sama, anda akan dapat meningkatkan prestasi akademik, mempunyai sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, menjadi contoh kepada orang lain dan meningkatkan kemahiran dalam memberi pertolongan serta bersedia menghadapi situasi yang bermasalah. Apabila anda telah dilatih dalam kemahiran asas menolong dan komunikasi, anda akan mempunyai satu keinginan untuk memperbaiki diri anda untuk menjadi murid yang lebih baik. Okey, seterusnya mari kita fahami elemen penting dalam perkhidmatan memberi pertolongan, iaitu kita kenali sebagai empati dalam menolong. Empati merupakan satu kebolehan menyedari apa yang sedang berlaku dalam proses membantu berdasarkan tingkah laku verbal dan non-verbal rakan sebaya anda. Ia merupakan satu keupayaan membayangkan kebimbangan rakan, merasai pengalaman dan perasaan tanpa mengalami pengalaman yang telah dilalui oleh rakan anda. Senang cerita, empati ini merupakan satu keadaan anda boleh merasai apa yang orang lain rasai. Sekiranya ada rakan yang berkongsikan masalah atau isu-isu, anda boleh merasai apa yang mereka rasai. Itu adalah masuk empati dalam proses menolong. Baiklah murid-murid, seterusnya kita pergi kepada kemahiran-kemahiran asas pembimbing rakan sebaya. Yang pertama adalah kemahiran menolong, kedua kemahiran mendengar, ketiga kemahiran memberi respon dan juga kemahiran tegas diri. Ini adalah kemahiran-kemahiran asas yang perlu ada dalam diri seorang pembimbing rakan sebaya. Mari kita lihat kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran menolong. Menolong adalah satu tindakan membantu rakan sebaya yang memerlukan bantuan. Apakah elemen yang terkandung dalam kemahiran menolong ini? Yang pertamanya adalah anda menolong rakan tanpa syarat, tanpa meletakkan apa-apa syarat ataupun diskriminasi. Anda menerima rakan anda seadanya. Kedua, anda mendengar dengan
asertif, ya. Ketiga, anda memahami rakan sebaya anda. Seterusnya, membentuk kepercayaan, iaitu anda tidak anda merahsiakan apa yang rakan-rakan anda ceritakan. Dan seterusnya, anda ambil berat dan jujur. Itu adalah elemen-elemen penting yang perlu ada semasa anda memberikan perkhidmatan menolong, dalam kemahiran menolong. Seterusnya, mari kita pergi kepada kemahiran mendengar. Seseorang yang mempunyai kemahiran mendengar yang baik atau mendengar dengan aktif biasanya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat pula memahami maksud serta membuat tafsiran daripada apa yang didengar. Mendengar melibatkan 3 elemen penting, iaitu yang pertama, anda mendengar. Yang kedua, anda cuba untuk memahami, dan juga anda menilai apa yang anda mendengar. Seterusnya, mari kita pergi kepada kemahiran memberi respon. Kemahiran memberi respon ini merupakan satu ungkapan ringkas ataupun kita katakan sebagai dorongan minima yang menggalakkan rakan untuk terus bercakap, berkongsi dan memberi penjelasan. Contohnya lah, anda menganggukkan kepala, memberikan senyuman, ataupun anda bercakap, ya, teruskan, boleh anda jelaskan kepada saya. Okey, itu adalah antara contoh-contoh memberi respon. Kemahiran memberi respon ini menunjukkan PRS mendengar dan memahami serta menunjukkan minat untuk membantu. Memberi respon perlulah jujur, mengikut keadaan dan tidak terlalu melampaui batas. Seterusnya kita pergi kepada kemahiran tegas diri. Kemahiran tegas diri ini ataupun asertif merupakan satu keupayaan menyatakan fikiran atau perasaan sama ada positif atau negatif secara jelas dan jujur. Ia merupakan satu keupayaan menyatakan tidak pada sesuatu perkara yang negatif dan melanggar peraturan. Contohnya, ada seorang rakan anda mengajak anda untuk merokok. So, anda mempunyai ilmu, anda mempunyai maklumat tentang bahayanya rokok. Jadi, anda tahu sekiranya merokok itu tidak baik untuk kesihatan. Jadi, kemahiran tegas diri ini anda menyatakan rasa tak nak, menyatakan tidak pada sesuatu yang negatif. Ini kita masukkan tegas diri. Kita menolak pada sesuatu yang negatif dan menyalahi undang-undang ataupun norma dalam masyarakat. Individu yang asertif dapat membuat sesuatu keputusan dengan tegas dan baik tanpa dipengaruhi orang lain. Bila anda menyatakan tidak, itu adalah daripada diri anda sendiri. Anda tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, terutamanya pada sesuatu perkara yang negatif. Itu adalah maksud kemahiran tegas diri, ataupun asertif. Baiklah anak-anak, jadi itu adalah perkongsian dalam modul 1, iaitu pengenalan sedikit tentang pembimbing rakan sebaya. Jadi harapan cikgu semoga anda menjalankan tugas sebagai seorang pembimbing rakan sebaya yang sentiasa mematuhi etika dan juga falsafah dalam sebagai seorang pembimbing rakan sebaya. Ingatlah bahawa pembimbing anda diamanahkan untuk membantu guru bimbingan dan kaunseling dalam memberikan perkhidmatan, membantu rakan sebaya anda dan menjadi sumber rujukan oleh rakan sebaya yang memerlukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Baiklah anak-anak PRS sekalian, itu sahaja perkongsian daripada saya, Cikgu Lizawati, berkaitan pengenalan kepada pembimbing rakan sebaya. Semoga anda semua dapat memahami
ini dan mengaplikasikan apa yang cikgu bimbing sebentar tadi dalam menjalankan tugas sebagai seorang pembimbing rakan sebaya. Teruskan kursus ini dengan modul 2 sehingga 4 dan cikgu doakan anda berjaya menjadi seorang pembimbing rakan sebaya yang menjadi sumber rujukan oleh rakan sebaya dan membantu guru bimbingan dan kaunseling dalam menjalankan program-program dan di bawah unit bimbingan dan kaunseling. Dengan itu, bantu diri anda untuk bantu orang lain. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pembimbing rakan sebaya menawar khidmat bakti, menjana kegemilangan wawasan negara. Kami berdiri megah dengan tekad dan harapan, membantu dan membimbing penuh kasih mesra. PRS pemangkin masyarakat penyayang, berilmu beramal, bentuk jati diri, amanah diberi, janji ditepati, amalan mulia jadikan panduan. Pembimbing rakan sebaya siap sedia berjasa, membentuk dan membina hidup yang bermakna.